يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah kita terus kepada Ustaz untuk membawa kitab pada malam ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin tahal amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أما بعد أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, insya-Allah kita masuk hari ini pada matan yang seterusnya, di mana pada sesi yang lalu kita telah menjelaskan tentang sifat Allah Taala, iaitu sifat mencipta, yakni Allah Ta'ala mengadakan ataupun mengeluarkan sesuatu daripada tiada kepada ada, atau dalam bahasa Arabnya disebut ibrazu minal adami ilal wujud. Dan kita juga telah menyebutkan bahawasanya mencipta bagi Allah Ta'ala itu adalah sangat mudah, yang mana Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada alat-alat, ataupun Allah Ta'ala juga begitu juga Allah Ta'ala juga tidak disibukkan dengan suatu penciptaan berbanding dengan penciptaan yang lain, kerana Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Allah Taala mencipta bukan menggunakan alat atau anggota badan sebagaimana kita melakukan pekerjaan menggunakan alat, menggunakan anggota badan, sehingga kalau kita buat suatu perkara maka kita disibukkan dengan perkara tersebut, maka kita tidak akan mampu untuk melakukan perkara yang lain. Maka Allah Ta'ala bukan seperti makhluknya, mencipta bagi Allah sangat mudah. Dan juga pada sesi yang lalu kita telah membincangkan bahawasanya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluknya, yang mana Allah Ta'ala itu bersifat dengan mencipta. Sebelum ciptaan telah diciptakan, Allah Ta'ala juga adalah Khaliq. Kita bahaskan sedikit pada sesi yang lalu tentang nama-nama Allah, seperti Al-Khaliq, Ar-Raziq dan sebagainya, yang mana kita kata Allah Ta'ala itu dia adalah Tuhan meskipun hamba-hamba belum diciptakan. Dia adalah yang maha menghidupkan meskipun belum ada lagi hamba dihidupkan, dan dia maha mematikan meskipun sebelum ada hamba yang dimatikan. Kerana Allah Ta'ala bukanlah sifat-sifatnya itu sifat yang baharu. Dengan adanya sesuatu barulah dia bersifat dengan sifat tersebut. Maka hari ini insya-Allah kita masuk lagi pada perbahasan kata muallif rahimahullah, khalaqal khalqa bi'ilmihi wa qaddara lahum aqdara wa daraba lahum ajala. Dia kata pengarang, khalaqal khalqa bi'ilmihi, iaitu Allah Ta'ala mencipta ciptaan-ciptaannya dengan berdasarkan kepada ilmunya. Ini adalah tentang perbahasan sifat mencipta dan juga sifat ilmu. Yang mana sifat mencipta itu telah pun kita jelaskan sebelum ini. Adapun sifat ilmu belum lagi kita jelaskan secara terperinci. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apabila kita menyebut bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu, maka perlu difahami bahawasanya ilmu Allah Ta'ala itu adalah ilmu yang azali, yang tidak bertambah
yang tidak berkurang. Maknanya apa? Maknanya setiap kali kita membahaskan ataupun membicarakan tentang sifat Allah Ta'ala, maka pasti kita akan menyebut, sebagaimana para ulama kita menyebut bahawa sifat Allah Ta'ala itu azaliyatun abadiyatun. Sifat Allah tiada permulaan dan juga tiada pengakhiran. Maknanya sebagaimana zat Allah Ta'ala itu azali, maka sifat Allah Ta'ala sekaliannya juga adalah azali. Maka oleh kerana sifat Allah Ta'ala azali, maka kita tidak menisbahkan pertambahan dan kita tidak menisbahkan pengurangan pada hak Allah. Maknanya Allah Ta'ala memang sedia tahu. Sedia mempunyai sifat ilmu dan sedia mengetahui setiap sesuatu perkara. Dan bila kita menyebut bahawasanya Allah Ta'ala maha mengetahui, di sini kita faham bahawasanya Allah Ta'ala maha mengetahui setiap sesuatu apa yang telah berlaku. Pada alam ini apa yang telah berlaku Allah Ta'ala mengetahuinya. Apa yang sedang berlaku Allah Ta'ala mengetahuinya. Apa yang akan berlaku Allah Ta'ala mengetahuinya. Apa yang tidak akan berlaku juga Allah Ta'ala mengetahuinya. Dan apa yang akan berlaku sekiranya yang tidak berlaku ini berlaku juga Allah Ta'ala mengetahuinya. Maka Allah Ta'ala maha mengetahui setiap sesuatu. Bahkan Allah Ta'ala juga maha mengetahui tentang zatnya. Allah Ta'ala juga maha mengetahui, kata para ulama, Allah Ta'ala juga mengetahui tentang sekalian perkara-perkara yang mumkinul akli juga diketahui oleh Allah. Juga Allah Ta'ala maha mengetahuinya. Juga Allah Ta'ala maha mengetahui tentang perkara yang wajibul akli. Apa wajibul akli? Iaitu tentang zatnya, tentang sifatnya. Dan Allah Ta'ala juga maha mengetahui tentang perkara yang mustahil akli. Dia mengetahui. Maknanya ta'alluq sifat ilmu ini merangkumi yang mungkin, yang wajib dan juga mustahil. Kalau kita dah ingat pada pelajaran yang lalu, pada sesi yang lalu, kita ada membincangkan tentang hukum akal. Dan kita membincangkan pada sifat qudrah dan iradah, sifat maha berkuasa, maha mencipta dan juga sifat maha berkehendak. Kita dah sebut bahawasanya ta'alluqnya sifat qudrah dan iradah itu adalah pada perkara yang mumkinul akli. Maknanya ialah untuk kita mudah faham ialah sifat qudrah Allah mencipta perkara yang mumkinul akli, iaitu perkara yang terkait dengan perkara yang harus pada akal wujudnya dan juga harus pada akal ketiadaannya. Kudrat Allah tidak ta'alluq pada perkara yang wajib akli, juga tidak ta'alluq pada perkara yang mustahil akli. Bila kita sebut mungkin, bila kita sebut ta'alluq, bila kita sebut ta'alluq, kalau dalam bahasa Melayu kita sebut ta'alluq juga, yang terkait, al-laqa, itu yang terkait. Maknanya kudrah Allah tidak terkait dengan perkara yang kudrah Allah tidak tertakluk pada perkara yang wajibul akli dan juga yang mustahil akli. Kalau orang tanya, contohnya persoalan yang sebahagian etis datangkan, dia kata, boleh tak contohnya jika seorang etis berkata, boleh tak Allah Ta'ala menciptakan Tuhan yang seumpama dengannya? Maka kita tak jawab boleh dan kita tak jawab tidak. Kerana jika kita jawab boleh, maka menisbahkan syirik bagi Allah. Jika kita jawab tidak, menisbahkan kekurangan bagi Allah. Maka jawapan kita ialah kudrat Allah tidak ta'alluq pada perkara yang wajibul akli dan perkara yang mustahil akli. Kita katakan kudrat Allah ta'alluqnya pada perkara yang mumkinul akli sahaja. Maka di sini perlu kita faham tentang masalah ini. Sebab bila kita sebut Allah maha berkuasa ke atas setiap sesuatu, sesuatu pada perkataan Allah maha berkuasa ke atas setiap sesuatu, sesuatu itu difahami pada kita yang mengaji akidah ni ialah sesuatu yang mumkinul akli. Sesuatu yang mumkinul akli. Harus pada akal kita menerima kewujudannya dan juga harus pada akal kita menerima ketiadaannya. Itu adalah tentang sifat qudrah dan sifat iradah. Adapun tentang sifat ilmu, maknanya ilmu Allah mengetahui tentang perkara yang mungkin akli, tentang perkara yang wajib akli dan tentang perkara yang mustahil akli. Maka beza ta'alluqnya.
Ta'alluq sifat qudrah, ta'alluq sifat iradah dengan ta'alluq sifat ilmu berbeza. Sifat ilmu ta'alluqnya adalah pada perkara mungkin, pada perkara yang wajib dan juga pada perkara yang mustahil. Maknanya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang mungkin, apa yang wajib dan juga apa yang mustahil pada akalnya. Maka Allah Ta'ala Maha mengetahui setiap suatu perkara. Tidak ada yang tersembunyi pada pengetahuan Allah. Sama ada perkara tersebut sekecil-kecil perkara ataupun sebesar-besar perkara, Allah Ta'ala mengetahuinya. Dan Allah Ta'ala mengetahui perkara itu secara jumlatan dan secara tafsilan. Jumlatan itu secara keseluruhan. Tafsilnya secara perinci. Perinci ni maksudnya apa? Perinci ni contoh. Kita ada janggut. Bagi lelaki lah, ada janggut. Manusia ada rambut. Walaupun rambut itu ada pada badan kita dan janggut itu ada pada muka kita, pada wajah kita, dagu kita ni, maka rambut yang berada atas kepala kita dan janggut yang berada pada dagu kita ini, kita tidak mengetahui jumlah terperincinya. Walaupun benda tu ada pada badan kita. Walaupun benda tu ada pada badan kita. Tak ada orang boleh tahu tentang berapa jumlah janggutnya. Allah Ta'ala Maha mengetahuinya kerana dia yang menciptakannya. Allah yang menciptakan janggut kita, maka Allah Ta'ala mengetahui bilangan janggut yang berada pada setiap dagu pada orang yang ada janggut. Allah Ta'ala Maha mengetahui semua jumlah rambut yang berada pada setiap kepala yang ada rambut. Allah Ta'ala Maha mengetahui jumlah semua daun-daun yang berada di atas pohon-pohon yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan. Dan Allah Ta'ala juga Maha mengetahui setiap titisan hujan yang turun ke atas bumi ini. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui setiap butiran pasir yang ada di atas muka bumi ini. Semuanya Allah Ta'ala mengetahuinya. Jumlatan wa tafsila. Secara jumlatan, secara kulli dan juga secara juz'i, secara detail, secara terperinci. Itu juga hamba apabila hamba membuat sesuatu perbuatan. Hamba buat sesuatu perbuatan, ialah perbuatan ataupun amalan, seperti dia berjalan melangkah ke sesuatu tempat. Seorang hamba, dia tidak mengetahui pun jumlah berapa langkah yang dia buat. Kalau kita tanya sekarang, berapa langkah yang awak telah buat tadi, awak pergi surau, balik surau, pergi masjid, balik masjid. Dia tak tahu pun. Dia kasapkan sahaja perbuatan tersebut, dia kasapkan sahaja perbuatan itu tanpa dia mengetahui pun berapa jumlah langkahnya, kerana jumlah langkahnya itu bukan ciptaan dia tetapi ciptaan Allah. Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui langkah-langkah yang dia telah buat. Maka di sini kita kena faham tentang masalah ilmu, kerana apa pengarang membawakan masalah sifat ilmu ni dalam perbahasan. Kerana apabila pengarang menyebut khalaqal khalqa bi'ilmihi, maknanya Allah Ta'ala menciptakan hamba-hambanya dengan berdasarkan kepada ilmunya yang azali dan juga takdirnya yang azali. Ini adalah untuk buat rad ataupun penolakan kepada golongan Mu'tazilah. Buat rad ataupun penolakan kepada golongan Mu'tazilah. Kerana golongan Mu'tazilah, mereka meyakini bahawasanya Allah Ta'ala tidak menciptakan perbuatan hamba. Sedangkan kita sebelum ni dah bahas bahawasanya ain hamba, fizikal hamba adalah ciptaan Allah. Begitu juga perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Sebagaimana firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah Ta'ala menciptakan apa yang kalian lakukan. Maka di sisi ahli sunnah, ain hamba itu fizikal kita, jisim kita. Bila disebut ain hamba maknanya ajsam. Dan juga perbuatan hamba itu adalah bi khalqillah, dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tetapi golongan Mu'tazilah, mereka mengatakan bahawasanya fizikal hamba Allah yang cipta, tapi perbuatan hamba bukan Allah Ta'ala yang cipta. Ini masalah. Dan Mu'tazilah itu terbahagi banyak bahagian. Dan dalam masalah af'alul ibad, Mu'tazilah itu ada dua bahagian.
Bila kita sebut Mu'tazilah maknanya Qadariyah. Golongan Qadariyah. Nama lain bagi Mu'tazilah adalah Qadariyah. Maka golongan Qadariyah ni Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusi umat ni. Sebab apa? Sebab majusi ni, kalau tak silap dah cerita dah tentang majusi ni. Majusi ni satu kaum yang dahulunya mereka ni ada Nabi. Mereka ni ada Nabi sebelum menjadi majusi itu yang kufur, mereka itu Muslim. Ada Nabi bagi mereka, ada syariat bagi mereka dan ada kitab bagi mereka. Kemudian pada suatu ketika raja mereka telah berzina dengan mabuk dan berzina dengan adiknya sendiri. Kemudian para ulama mereka marah kerana berlaku perkara tersebut. Maka si raja ni tadi dia mempermainkan syariat Allah. Dia kata ini adalah sunnah Nabi Adam. Kerana syariat Nabi Adam membenarkan perkahwinan adik-beradik yang berlainan perut lah. Kerana setiap kali Hawa mengandung, dia akan mengandung kembar. Habil kahwin dengan adik Qabil, Qabil kahwin dengan adik Habil. Maka oleh kerana dia mainkan syariat Allah, kufur lah. Bila jatuh kufur, maka para ulama ni menentang dia. Bila menentang dia, dia bunuh. Dia bunuh para ulama ni dan dia bunuh mereka yang bersama dengan para ulama ni, sehingga tinggal yang kufur saja di kalangan mereka. Dan akhirnya akidah mereka berubah kepada menyembah dua Tuhan. Wal'iyadzubillah. Dua Tuhan tu maknanya mereka meyakini dua Tuhan. Mereka meyakini ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Mereka meyakini ada Tuhan baik, Tuhan jahat. Tuhan baik itu Tuhan cahaya lah di sisi mereka. Kerana itu mereka menyembah api. Sebab mereka hanya menyembah Tuhan yang baik di sisi mereka. Tuhan api. Kerana api itu menghasilkan cahaya. Maka cahaya itu kebaikan bagi mereka. Dan mereka tidak menyembah di sisi mereka lah. Mereka tidak menyembah Tuhan kejahatan. Konon-kononnya Tuhan kejahatan itu adalah Tuhan kegelapan. Itu di sisi majusi ni tadi. Maka golongan majusi ni tadi, Nabi sifatkan golongan Qadariyah ini majusu hadhil ummah. Majusi umat ni. Sebab apa? Sebab Mu'tazilah, ada satu kelompok Mu'tazilah ni, mereka meyakini bahawasanya hamba mencipta yang buruk, Allah mencipta yang baik. Itu yang kalau kita buka masalah Mu'tazilah ni, ada masalah yang mana golongan Mu'tazilah ni kata Allah ni wajib atas dia. Ni golongan Mu'tazilah bukan Ahli Sunnah. Golongan Mu'tazilah ni kata Allah ni wajib Allah Ta'ala cipta yang baik-baik untuk hamba dia. Itu kata Mu'tazilah. Kerana kalau Allah Ta'ala cipta yang buruk, maka mereka kata jika Allah cipta yang buruk, maka Allah Ta'ala bersifat dengan sifat buruk. Dan ini mustahil bagi Allah. Ini golongan Mu'tazilah. Kerana mereka terlalu main dengan akal, akhirnya mereka terciduk lah. Kita kata terciduk lah. Kerana banyak main dengan akal. Sehingga kan para ulama kata Mu'tazilah ni konon-kononnya mereka ni nak mentanzihkan Allah dengan betul-betul tanzih, akhirnya mereka jadi ta'til. Akhirnya mereka menafikan sifat Allah. Sebab tu mereka nafikan sifat ma'ani. Mereka nafikan Allah Ta'ala itu maha melihat. Mereka nafikan Allah Ta'ala itu maha mendengar. Mereka nafikan Allah Ta'ala itu bersifat dengan kalam. Kerana mereka kata kalau Allah melihat, sama dengan makhluk. Kalau Allah mendengar, sama dengan makhluk. Itu Mu'tazilah. Kita Ahli Sunnah di antara dua kelompok. Kita di antara tashbih dengan ta'til. Golongan Mujassimah kata Allah mendengar dengan anggota. Allah bersifat kalam, tapi kalamnya huruf, suara dan bahasa. Itu musyabbihah, Mujassimah. Mu'tazilah kata Allah tak mendengar, Allah tak melihat. Kita tengah-tengah, Ahli Sunnah tengah-tengah. Kita isbat dan kita tanzih. Kita kata Allah Ta'ala maha mendengar. Kerana Allah Ta'ala berfirman, wa huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Tapi dengar Allah, sifat dengar Allah dan sifat melihat Allah tidak seperti makhluknya. Tidak berhajat kepada hadaqah, tidak berhajat pada mata, tidak berhajat pada kornea, tidak berhajat pada lens, kanta, spek mata dan sebagainya. Allah mendengar tidak berhajat kepada telinga, kepada gegendang dan sebagainya. Itu Ahli Sunnah di tengah-tengah. Sebab itu yang dipanggil akidah kita, akidah yang wasatiyah. Itu makna wasatiyah.
Tengah-tengah di antara dua kelompok yang ekstrim. Tengah-tengah di antara dua kelompok yang ekstrim. Itu dipanggil ekstrim dua kelompok ni, ifrat dengan tafrid. Ifrat dengan tafrid. Golongan Mu'tazilah ni masuk bahagian tafrid. Golongan Mujassimah masuk dalam ifrat. Kita tengah-tengah, mutawassit. Kita wasatiyah, tengah-tengah. Kita isbat sifat kerana warid sifat tu dalam Al-Quran. Tetapi kita mentanzihkan Allah. Maka golongan Mu'tazilah ni kerana konon-kononnya mereka nak mentanzihkan Allah, maka mereka kata Allah ni wajib cipta yang baik-baik je. Maka yang buruk yang berlaku ni bukan dengan ciptaan Allah, kata mereka. Itu kata mereka. Kata yang buruk ni bukan ciptaan Allah, yang baik dia ciptaan Allah. Yang buruk ni kalau berlaku yang buruk bukan ciptaan Allah tapi ciptaan makhluk. Wal'iyadu billah. Kalau mereka kata yang buruk ni ciptaan makhluk, ada berapa banyak Tuhan kat muka bumi ni? Kerana makhluk, jika berlaku perkara yang buruk, maka makhluk tu yang cipta. Individu dalam dunia ni ada berapa bilion yang melakukan perkara yang buruk? Ada berapa banyak? Kalau mereka ini mencipta perkara yang buruk, berarti ada dua Tuhan atau lebih. Bahkan lebih lagi. Kata ulama, di antara Mu'tazilah ini dengan Majus yang asal, Mu'tazilah lagi teruk. Mu'tazilah ni lagi teruk. Sebab Majus, dia intikad ada dua je. Dua Tuhan. Tuhan baik, Tuhan jahat. Tapi Mu'tazilah ni intikad ada satu Tuhan baik dan ada bilion Tuhan yang jahat. Wal'iyadzubillah. Kerana mereka nisbah bahawasanya makhluk ni yang cipta yang buruk. Maka ini adalah bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Kerana dalam hadis Jibril Nabi sebut. Dalam hadis Jibril, hadis yang sahih. Dalam riwayat Bukhari. Tentang rukun iman kita. Yang keenam, apa dia? Antuk mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kita beriman akan takdir Allah. Khairihi, baiknya. Wa syarrih, yang buruknya. Semua setiap sesuatu itu adalah berlaku dengan takdir Allah. Dalam surah Al-Qamar ayat 49 Allah Taala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu itu Allah Taala telah menciptakannya dengan kadar yang tertentu, takdir yang telah ditentukan. Maka Mu'tazilah ni kata, ni ada kaitan ni. Bila kita bincang Mu'tazilah ada kaitan dengan sifat ilmu. Oleh kerana di sisi Mu'tazilah, oleh kerana yang buruk-buruk ni makhluk cipta, ini membawa kepada pengertian bahawasanya sebelum makhluk-makhluk ni cipta perkara yang buruk ni, Allah Ta'ala tak tahu apa akan jadi. Itu berkaitan dengan sifat ilmu tu. Kata mereka, sebelum berlaku yang buruk ni, makna kata, diandaikan ada seorang hamba, manusia, dia nak pergi bunuh orang. Dia pun bawa pisau, dia tikam orang. Tikam, mati orang tu. Buruk kan? Di sisi Mu'tazilah, dia tikam orang buruk tu, buruk, perbuatan buruk kan? Tikam orang dan mati orang tu, di sisi Mu'tazilah, itu adalah ciptaan hamba, bukan ciptaan Allah. Ini bukan takdir Allah ni, di sisi Mu'tazilah. Itu adalah ciptaan makhluk. Oleh kerana ia bukan ciptaan Allah dan bukan takdir Allah, tetapi ia ciptaan makhluk, maka sebelum berlaku perbuatan bunuh, peristiwa bunuh dan mati tadi tu, Allah Ta'ala tak tahu pun makhluk tu akan dibunuh. Wal'iyadzubillah. Mereka menafikan penciptaan yang buruk bagi Allah. Akhirnya mereka mengisbatkan juga jahil pada Allah. Mereka mengisbatkan juga jahil pada Allah. Dan ini muhal, ini mustahil bagi Allah. Kerana apa? Kerana ajal juga Allah Ta'ala yang tentukan. Ajal juga Allah Ta'ala yang tentukan. Kalau Allah Ta'ala tak tahu seorang hamba tu mati, bagaimana kita kata ajal ditentukan? Sebab tu dia bersekali dia punya matan tu. Khalaqal khalq. Ni dalam penterjemahan ni dia sebut khalaqal khalqi ni salah salah dalam matan ni ubah khalaqal khalqa. Jadi maf'ul tu khalaqal khalqa dengan fathah. Khalaqal khalqa, dia menciptakan makhluk. Ni bukan mudhaf ni, bukan idhafah ni. Bukan mudhaf ilaih ni. Tolong ubah siapa yang print matan tu, tolong ubah khalaqal khalqa, bukan khalaqal khalqi. Khalaqal khalqa bi ilmihi. Maka di sini
dia pengarang menyebut khalaqal khalqa bi ilmihi wa qaddara lahum aqdara wa daraba lahum ajala. Ni semua terkait ni dalam cerita yang kita sedang bincang tentang Mu'tazilah ni tadi. Maka kalau berlaku kematian disebabkan perbuatan buruk hamba, membunuh, contoh kan, membunuh, maka ajal orang yang dibunuh tu ditentukan oleh siapa? Dan kita di sisi Ahlussunnah ditentukan oleh Allah. Ajal tu, perbuatan bunuh tu semua ditentukan Allah, semua diciptakan Allah. Tapi di sisi Mu'tazilah tak, di sisi Mu'tazilah kata tak, bukan. Allah Ta'ala mencipta yang baik je, yang buruk ni hamba cipta. Maknanya perbuatan dia tikam, perbuatan dia pergi membunuh orang tu dan kematian orang tu semua berlaku bukan dengan kehendak Allah. Wal'iyadzubillah. Maknanya di sisi Mu'tazilah yang ni, setelah berlaku perkara tersebut maka berlaku pertambahan pada ilmu Allah. Baru Allah Ta'ala tahu hamba ni akan mati, baru Allah Ta'ala tahu hamba ni akan membunuh, baru Allah Ta'ala tahu hamba ni akan tikam. Di sisi Mu'tazilah kita kata ini muhal, ini mustahil, kerana ilmu Allah tidak bertambah dan tidak berkurang, kerana setiap sesuatu yang bertambah dan berkurang itu mengalami perubahan. Setiap sesuatu yang mengalami perubahan itu mesti ia berhajat kepada yang mengubahnya. Maka kalau dia berubah, maka dia berhajat kepada yang lain. Sedangkan kita dah sebut bahawasanya Allah Ta'ala tu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala itu terkaya daripada berhajat pada makhluk-makhluknya. Allah Ta'ala bukan makhluk yang berhajat kepada sesuatu yang mengubahnya. Kita berhajat kepada Allah kerana Allah yang mengubah kita. Itu kaedah ulama bagi al-mutaghayyiru yahtaju ila ma yughayyiruhu min halin ila halin, min halatin ila halatin ukhra. Wal mutaghayyiru ajuz. Mutaghayyir ni ajizun. Lemah, yang berubah itu lemah. Wal ajizu la yakunu ilaha, dan setiap yang berubah itu lemah. Wal ajuzu la yakunu ilaha, yang lemah itu tidak akan menjadi Tuhan. Sama sekali. Kalau berlaku pertambahan dan pengurangan pada ilmu Allah, berarti Allah lemah lah. Allah Ta'ala tak mengetahui tentang hamba-Nya. Wal'iyadzubillah. Kalau orang tu, contoh kita manusia kan, manusia ilmu kita bertambah dan berkurang. Ada ketika ilmu kita ni kita tak tahu pun tentang tu. Kemudian kita belajar. Bila kita belajar, kita menyedari, oh sebelum ni aku tak tahu, aku jahil. Kejahilan itu lemah. Kejahilan tu lemah. Oh tak tahu rupanya. Lemah. Kan? Kalau kita tak tahu benda basic lagi parah kan. Semayang, salah semayang contoh kan. Kemudian ditegur kita salah semayang. Oh selama ni 20 tahun tu semayang jahil rupanya. Salah semayang aku, lemahnya manusia. Lemahnya hamba. Sebab tu hamba ni, makhluk ini diciptakan dhaif, lemah. Jadi lemah. Maka bila pengarang kata khalaqal khalqa bi ilmi, Allah Ta'ala menciptakan makhluk berdasarkan ilmunya. Maknanya Allah Ta'ala mengetahui ilmunya mengetahui tentang hamba-hambanya setiap sesuatu. Yang baik ataupun yang buruk, Allah Ta'ala mengetahuinya. Dan dia yang menciptakan yang baik dan yang buruk. Itu Mu'tazilah yang pertama. Itu Mu'tazilah yang pertama. Sebab tu Nabi kata, mereka ni majusi umat ni. Majusi umat ni. Sebab apa mereka ni majusi umat ni? Sebab mereka menjadikan ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Kalau mencipta benda jahat, maknanya Tuhan lah. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Mustahil ada dua Tuhan. Mustahil ada dua Tuhan. Maka itu Mu'tazilah pertama. Mu'tazilah yang kedua lagi parah. Dua-dua parah, tapi yang golongan kedua, Mu'tazilah golongan kedua lagi parah. Parahnya kerana apa? Kerana mereka kata bahawasanya perbuatan hamba ni semua hamba yang cipta, baik atau buruk. Baik atau buruk semua hamba yang cipta. Maka sebab tu kalau kita buka kitab-kitab akidah yang mutaqaddimin macam kita baca ni lah, akidah Tahawiyah, Fiqhul Akbar, hatta yang mutaakhirin sedikit pun seperti akidah Mursyidah pun masih lagi membahaskan bab takdir, bab iradah, bab ilm, bab af'alul ibad, bab perbuatan hamba ni
Mereka bahas ulang. Sebab apa dia ulang tu? Sebab masalah ni dia ada very tiny line. Satu garisan sempadan yang sangat halus. Salah sikit jadi Mu'tazilah. Salah sikit boleh jadi Mu'tazilah. Salah sikit boleh jadi Jabriyah. Bahaya. Sebab tu ni kita kena mengaji sungguh-sungguh supaya kita faham masalah ni. Maka Mu'tazilah ni hatta yang kedua ni tadi, mereka ni kata baik buruk itu adalah dengan ciptaan hamba, bukan ciptaan Allah. Maka Allah Ta'ala dinisbahkan Allah Ta'ala itu kejahilan kerana sebelum berlaku sesuatu perbuatan hamba, Allah Ta'ala tak mengetahui tentang perbuatan tersebut. Setelah berlaku baru Allah Ta'ala tahu. Maknanya setiap every second, sekarang ni every second perbuatan kita ni yang sedang kita lakukan, gerak tangan, diam, bercakap semua ni, ini perbuatan kita. Di sisi Mu'tazilah yang satu lagi, kita yang cipta perbuatan ni. Saya bercakap, saya yang cipta perbuatan cakap. Sebelum saya bercakap, Allah Ta'ala tak tahu di sisi mereka. Allah Ta'ala tak tahu. Setelah saya bercakap, baru Allah Ta'ala tahu apa saya nak cakap. Itu maknanya berapa bilion manusia yang sekarang dalam keadaan sekarang bercakap, bergerak, diam, sebagainya. Itu semua perbuatan hamba. Di sisi mereka Allah Ta'ala tak tahu. Maknanya ilmu Allah ni sentiasa bertambah. Ini mustahil. Ini mustahil. Wal'iyadu billah. Maka Allah Ta'ala tu maha mengetahui setiap sesuatu. Setiap sesuatu. Secara terperinci. Hati-hati muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bahaya akidah ni. Bahaya akidah golongan Mu'tazilah ni. Zaman sekarang ada satu golongan Mu'tazilah. Dia berlindung atas nama khilafah. Namanya Hizbut Tahrir. Banyak negeri dah fatwakan dah tentang Hizbut Tahrir ni. Terkeluar daripada dasar Ahli Sunnah Jamaah. Yang diasaskan oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Dia banyaklah edarkan flyer-flyers di masjid-masjid. Kalau dulu sekejap famous lah, setiap masjid dia pergi. Habis sembahyang Jumaat je dia dah flyers. Ada je flyers dia. Dia membincangkan kononnya nak dirikan khilafah. Nak bai'ah dan sebagainya. Tapi dalam perbahasan mereka tu banyaklah masalah takdir terutamanya. Mereka berpegang dengan Mu'tazilah yang pertama tadi. Maka hati-hati dengan golongan ni. Hatta Mu'tazilah ni, ada sebahagian daripada tokoh mereka kata bahawasanya orang yang mati kata syarih, orang yang mati kerana dibunuh, maka sesungguhnya dia mati sebelum ajalnya. Wal'iyadzubillah. Ini juga adalah sesuatu kesalahan yang besar dalam akidah. Suatu kesalahan yang besar. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita sambung lagi. Kata pengarang, wa qaddara lahum aqdara. Dan Allah Ta'ala mentakdirkan setiap sesuatu dengan takdir-takdir yang tertentu. Ini yang dipanggil mubram. Okay. Kita dah bahas dah dalam kita akidah sebelum ni. Mungkin ada sahabat-sahabat dalam ni yang baru follow, maka kita bahaskan sedikit kembali tentang masalah mubram dan mu'allaq. Allah Ta'ala telah menetapkan setiap sesuatu dengan suatu ketetapan yang azal, yang memang Allah Ta'ala ada tetapkan perkara tersebut. Tidak akan berubah, suatu pun tak akan berubah langsung. Kerana kita dah bawa kaedah sebelum ni bahawasanya perubahan itu, kata ulama, at-taghayyuru akbaru alamatil huduth. Perubahan itu adalah sebesar-besar tanda bahawasanya sesuatu itu adalah baharu, adalah makhluk. Kita dah cerita dah sebelum ni tentang sifat kita ni berganti, silih berganti, berubah. Setiap yang berganti, yang berubah itu didahului daripada tiada kepada ada, daripada tiada kepada ada, daripada tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Berubah.
Lapar kenyang contoh. Lapar kenyang. Kenyang ni tadi didahului oleh lapar. Lapar ni maksudnya tiada kenyang. Maknanya kenyang itu didahului tiada kenyang yang dinamakan lapar. Setelah makan jadi kenyang. Maka kenyang ni sifat baharu kerana didahului oleh tiada kenyang. Setelah kenyang berlalu masa, lapar balik. Lapar balik. Bila lapar, apa makna lapar? Tiada kenyang. Maknanya lapar ini didahului dengan tiada lapar. Saling berganti. Silih berganti. Maka perubahan itu adalah lemah. Kerana sifat tu baharu. Lemah. Baharu. Bila baharu ni maknanya apa? Dari tiada kepada ada. Daripada ada kepada tiada. Tiada kepada ada. Ada kepada tiada. Itu yang dipanggil hadis tu. Baharu. Apa makna baharu? Dulu tak ada, sekarang ada. Kalau dalam bahasa Melayu kan. Orang tu sebelum ni dia pakai kancil. Tiba-tiba kita nampak dia naik. BMW. Kereta baru ke? Kenapa kita panggil kereta baru? Sebab sebelum ni BMW tu tak ada. Kita tak pernah nampak dia pakai BMW. Setelah tu dia pakai BMW. Maknanya BMW tu baru. Maknanya itu nama baharu. Maknanya bermula baharu itu maknanya daripada tiada kepada ada. Minal adami ilal wujud. Maka sifat Allah bukan baharu. Sifat Allah bukan baharu. Maka kudrah Allah bukan baharu, iradah Allah bukan baharu. Kudrah Allah dan iradah Allah kedua-duanya adalah azaliyah, abadiyah. Tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berubah. Sedia ada. Sedia ada. Kudrahnya sedia ada, iradahnya sedia ada. Maka kudrah sedia ada, iradah sedia ada. Tidak bertambah apa-apa dan tidak berkurang apa-apa. Kerana bertambah berkurang tu baharu kita sebut tadi. Maka bila kita sebut tu, maka faham kita kudrah Allah tidak berubah. Takdir Allah tidak berubah. Kerana takdir yang berubah melazimkan perubahan pada apa? Pada ilmu Allah, pada iradah Allah, kehendak Allah, dan juga pada kudrah Allah. Allah Ta'ala telah mentakdirkan setiap sesuatu sebagaimana firman Allah tadi, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menentukan, telah mentakdirkan setiap sesuatu ke atas hamba-hambanya dengan suatu takdir yang tertentu. Itu yang dipanggil mubram. Itu dipanggil mubram. Maknanya daripada awal penciptaan hamba-hambanya tu, dan sebelum lagi pun Allah Ta'ala telah menetapkan dengan suatu takdir. Semua yang berlaku dari alam ni daripada mula cipta sampailah penghabisan alam ini, semua telah Allah Ta'ala takdirkannya dengan suatu takdir. Tidak akan berubah. Kalau kita mati 40 lah mati. Kalau kita kaya, kalau kita miskin lah, kita tak akan berubah. Itu pada faham kita. Supaya kita faham dulu. Kita bagi contoh supaya faham. Kerana di sana ada perbahasan tentang takdir mu'allaq. Tentang takdir mu'allaq. Ada yang mubram, satu kefahaman. Satu lagi tentang kefahaman mu'allaq. Mu'allaq ni yang tergantung. Yang digantung. Apa maknanya? Baik. Allah Ta'ala ada ciptaan yang namanya Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz ini ditulis atasnya oleh Al-Qalamul A'la. Qalamul A'la ni kerja dia menulis atas Lauhil Mahfuz. Apa yang ditulis? Ditulis dari mula penciptaan air dan arash. Allah Ta'ala perintahkan Qalamul A'la. Qalamul A'la ni ciptaan yang keempat. Allah perintah Qalamul A'la tulis mafhumnya. Allah Ta'ala berfirman, uktub makana wa ma sayakunu ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala perintah pada Qalamul A'la yang mafhumnya, tuliskan apa yang telah berlalu sebelum penciptaan Qalamul A'la tu. Dah ada penciptaan air, penciptaan arash, penciptaan Lauhil Mahfuz, juga masa, penciptaan masa, juga tempat, juga arah, juga dimensi. Itu semua termasuk dalam makna penciptaan tadilah. Maka Qalamul A'la ni dia menulis apa yang
dahulu pada dia, ila yaumil qiyamah, sehinggalah hari kiamat. Hari kiamat ni, sampai hari kiamat ditulis. Semuanya. Semuanya ditulis. Qalamul A'la ditulis. Maka pada tulisan Qalamul A'la ni, pada apa yang ditulis di atas Lauhil Mahfuz ni, ada dua bentuk penulisan. Ada dua bentuk penulisan. Satu straightforward. Maknanya itulah takdir dia ditulis secara straightforward. Okay. Yang kedua ditulis secara mu'allaq. Mu'allaq tu maksudnya apa? Ditulis pada Lauhil Mahfuz, diambil oleh malaikat catatan itu. Sebab apa yang ditulis atas Lauhil Mahfuz ni, kemudian urusan-urusannya dijalankan oleh malaikat sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahlah. Semua takdir ditulis atas Lauhil Mahfuz, kemudian setiap malaikat yang Allah Ta'ala jadikan ada tanggungjawab masing-masing. Sebagaimana firman-Nya, fal mudabbirati amra. Setiap malaikat tu ada urusan pentadbiran masing-masing. Ada malaikat turunkan hujan, ada malaikat yang tiup angin, ada malaikat yang ubah awan, ada malaikat yang buat gempa bumi, ada malaikat yang cabut nyawa, ada malaikat yang jadikan pencantuman benih laki dan wanita jadi janin. Dan banyak urusan malaikat. Semua pentadbiran yang juz'i ni Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk melakukannya. Maka malaikat ni dia ambil catatan daripada Lauhil Mahfuz, yang mana ada sebahagian daripada catatan tu bentuknya mu'allaq. Bentuknya mu'allaq. Contoh, ada seorang hamba Allah miskin, tak ada duit, miskin. Tapi dia adalah sikit simpanan dekat dalam akaun Al-Awfar. Contohlah, akaun Al-Awfar, Bank Islam. Kan? Dia adalah sikit simpanan. Dia pun nyimpan. Kemudian pada catatan malaikat, pada malam Lailatul Qadar tahun ini, sekiranya hamba Allah ni tadi yang ada akaun Al-Awfar ni tadi di Bank Islam, sekiranya dia berdoa pada catatan malaikat ni, sekiranya dia berdoa jadi kaya pada malam itu, maka jadilah dia kaya. Jika dia tak bangun berdoa pada malam itu, maka tak jadilah dia kaya. Miskinlah dia sampai mati. Contoh. Bentuk catatan. Ini kita bagi contoh untuk faham je. Maka pada tahun ini, bulan Ramadan, tiap-tiap malam dia bangun. Tiap-tiap malam dia bangun. Pada malam Ramadan mencari Lailatul Qadar. Kebetulan pada malam tersebut Lailatul Qadar. Maka malaikat yang menjalankan urusan hamba ni, dia tengok catatan tu. Hamba ni kalau malam ni dia bangun Lailatul Qadar, kaya dia. Kalau tak kaya dia. Contoh. Maka dia bangun, dia doa. Ya Allah, aku sesungguhnya hamba-Mu yang amat lemah, yang susah, ditimpa kemiskinan sejak kecil. Maka ya Allah, berikanlah aku peluang untuk jadi kaya ya Allah. Dia doa. Pada Lailatul Qadar. Maka malaikat yang menjalankan urusan ni tengok catatan ni, kalau dia doa, dia kaya. Maka malaikat pun jalankan urusan, jadilah dia kaya. Jadi dia, hamba terkaya. Baik. Di sini kita faham bahawasanya, jadi kaya hamba tu, atau miskinnya hamba tu, dah Allah tetapkan dah. Allah Ta'ala tetapkan dah. Bukan makna di sini, dia ni memang Allah tetapkan dia miskin sampai mati. Kemudian pada malam itu Qadar, dia doa, maka sebagian orang dia faham, sebagian orang yang jahil dia faham, dia doa pada malam itu Qadar, ya Allah jadikan aku kaya, maka Allah Ta'ala dah tetapkan dah dia miskin sampai mati, tapi Allah Ta'ala kesian kat dia. Ni sebagian faham orang yang jahil. Wal'iyadzubillah. Hati-hati ni. Maka dia kata Allah kesian kat dia, maka Allah ubah ketetapan yang Allah dah tetapkan dia miskin sampai mati, Allah ubah tengah-tengah tu, Allah ubah jadikan dia kaya. Kalau begitu faham dia salah. Sebab apa? Sebab kalau Allah ubah, berarti
Sekarang ni Allah terkalah dengan doa hamba. Allah terkalah dengan doa hamba. Dan bererti Allah Ta'ala tak tahu hamba ni akan berdoa itu. Dan Allah Ta'ala tak tahu punya hamba ni akan jadi kaya kerana dia mengubah hamba tu. Ini semua ternafi bagi Allah. Sebenarnya pada hakikat dia ialah daripada awal dia diciptakan tu sampailah dia mati, semua perjalanan dia tu Allah Ta'ala tetapkan dah. Dia ni Allah memang dah tetapkan dah dia miskin, dan Allah Ta'ala dah tetapkan dah malam Lailatul Qadar, pada malam tersebut dia akan berdoa dan dia akan jadi kaya. Dan kaya dia sampai mati itu semua Allah Ta'ala tetapkan dah. Hanya senya pada bahasa pondok bahasa kitab pondok, hanya senya pada faham kita, pada keadaan diri kita, pada malaikat sekalipun, malaikat tak tahu pun apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan bagi dia. Melainkan setelah berlaku perkara tersebut pada malam itu, iaitu dia berdoa, maka barulah malaikat tahu itulah ketetapan Allah. Bukan makna Allah Ta'ala tak tahu lagi dia ni akan kaya atau miskin. Tak, Allah Ta'ala dah tahu dah. Cuma pada malaikat yang menjalankan urusan, dan pada hamba bila kita berdoa kan, malam ni contoh kita berdoa, ya Allah jadikanlah aku kaya. Jadi kaya kita, contoh, jadi kaya kita. Bukan makna kita ni asal memang Allah Ta'ala tetapkan miskin sampai mati, kemudian sebab kita doa Allah ubah kehendak dia jadi kaya. Tak. Memang Allah Ta'ala dah tetapkan. Doa kita Allah tetapkan dah. Doa kita Allah tetapkan dah. Ya Allah jadikan aku kaya. Kita doa, ya Allah jadikan aku kaya tu hakikatnya Allah Ta'ala tetapkan kita untuk doa. Dan Allah Ta'ala yang jadikan kita kaya. Memang pada ilmu Allah Ta'ala tahu dah kita akan berdoa malam tu dan kita akan jadi kaya. Dan pada takdir Allah Ta'ala dah tetapkan dah bahawasanya kita akan berdoa dan kita akan jadi kaya. Dan pada kehendak Allah, memang Allah kehendak kita akan berdoa pada malam tu dan kita akan kaya. Gitu faham dia. Bukan makna takdir berubah. Takdir dengan makna ketetapan Allah berubah. Tak, ketetapan Allah tidak berubah. Itu makna wa qaddara lahum aqdara. Itu makna Allah Ta'ala dah tetapkan bagi hamba dengan suatu takdir yang telah ditetapkan, telah ditentukan. Kata pengarang wa darabalahum ajala, dan begitu juga Allah Ta'ala telah tetapkan ajal. Maknanya kalau hadis Nabi SAW tentang barang siapa yang memanjangkan barang siapa menyambung silaturahim, contohnya barang siapa yang buat sedekah, barang siapa yang buat itu buat ini, maka dia diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Maksud panjang umur kat situ bukan makna Allah Ta'ala tetapkan dia mati umur 40, tapi sebab dia sambung silaturahim maka umur dia Allah Ta'ala tambah lagi 20. Bukan maknanya begitu. Bukan maknanya begitu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apa yang mafhumnya, apabila telah sampai ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan dilewatkan walau sa'ah, dan tidak akan diawalkan walau sa'ah. Kena faham masalah ni. Tapi maksud daripada dipanjangkan umur itu ada dua faham. Satu faham yang kita faham mubram tadi. Yang kita faham mu'allaq tadi. Yang kita faham mu'allaq tadi. Maknanya memang Allah Ta'ala dah tetapkan dah dia ni akan mati umur 60. Tak ada tetapkan dah. Tapi pada umur dia 40 tu, malaikat yang mencabut nyawa tengok pada catatan malaikat tu. Pada catatan malaikat tu. Catatan malaikat tu. Kalau dia memanjangkan, kalau dia menyambung silaturahim, umur dia sampai 60. Kalau dia tak sambung silaturahim, umur dia 40. Pada malaikat, pada Allah Ta'ala dah tahu dah. Pada ilmu Allah Ta'ala dah tahu dah. Dia ni akan mati 40 ke 60, Allah Ta'ala dah tahu dah. Dia sambung silaturahim ke tak, Allah Ta'ala tahu dah. Sebab Allah Ta'ala yang tetapkan dia sambung silaturahim ke tak. Allah Ta'ala yang tetapkan dia mati 60 ataupun 40 tu. Allah Ta'ala tahu dah. Hanya pada malaikat je. Malaikat tengok, dia sambung silaturahim, maka umur dia 60. Maknanya umur dia 60 tu memang Allah Ta'ala tetapkan dah. Bukan ubah-ubah pun. Bukan makna Allah Ta'ala tetapkan umur dia 40, tapi sebab dia sambung silaturahim maka Allah ubah. Bukan kefahamannya begitu.
Dan juga sebagian ulama kata makna panjang umur di situ maknanya barakah umurnya. Barakah umur. Apa makna barakah umur? Apa makna barakah umur? Walaupun umur dia 40, seolah-olah dia umur 100 tahun. Seperti Imam An-Nawawi rahimahullah. Walaupun Imam Nawawi wafat umur 40, tapi karya-karya yang ditinggalkan oleh Imam An-Nawawi dan ilmu Imam Nawawi dan syarah Imam Nawawi, Imam Nawawi masya-Allah rujukan utama mazhab Syafi'i. Antara rujukan utama mazhab Syafi'i Imam Nawawi rahimahullah. Seolah-olah beliau hidup 100 tahun. Seolah-olah berkatan umur Imam Nawawi itu. Walaupun beliau hidup 40 tahun je, tapi seolah-olah hidup umur 100 tahun. Kerana ajal tu Allah Ta'ala tetapkan dah, tidak akan berubah. Maka kalau kita mati hari ni, matilah kita hari ni. Semua berkaitan ajal. Tempat mati, kaedah mati, time mati, di mana mati, bagaimana mati, semua tu Allah Ta'ala tetapkan dah. Itu. Betul lah tu. Kalau nak murah rezeki, ada soalan. Kalau nak murah rezeki, maka banyakkanlah bersedekah. Betul lah tu. Sedekahlah. Sedekah nanti insya-Allah murah rezeki. Itu yang masuk bawah mu'allaq tadi tu. Itu yang masuk bawah mu'allaq tadi. Maknanya kalau kita bersedekah, perbuatan sedekah tu siapa tetapkan? Allah Ta'ala tetapkan. Bila kita bersedekah, banyak Allah yang tetapkan kita bersedekah. Dan banyak murahnya rezeki kita tu adalah kerana Allah tetapkan juga bahawasanya kita akan murah rezeki. Pada hakikatnya semua tu dah tetap Allah dah. Allah Ta'ala tetap. Bukan makna rezeki kita ni memang sempit. Sampai mati kita akan sempit rezeki. Tapi sebabkan kita sedekah, Allah ubah takdirnya daripada sempit rezeki kepada luar rezeki. Bukan maknanya begitu. Jangan faham begitu. Faham dia, bila kita bersedekah, Allah Ta'ala yang tetapkan kita bersedekah. Siapa yang kehendak untuk kita bersedekah? Allah. Siapa yang menjadikan kita hati terbuka untuk bersedekah? Allah. Kerana apabila Allah Ta'ala meredai hambanya, maka Allah Ta'ala menjadikan hamba itu mudah buat taat. Maka dia buat taat. Sedekah tu kan taat. Dia buat taat. Bila dia buat taat, maknanya Allah Ta'ala kehendak dia buat taat. Dan oleh kerana dia buat taat itu, rezekinya bertambah. Baik. Bertambah berkurang kat sini pada pihak kita. Bertambah berkurang ni pada situasi kita. Umur kita bertambah, rezeki kita bertambah, rezeki kita berkurang. Hari ni dapat RM2, esok dapat 10, lusa dapat 100. Tulat dapat RM2 balik. Perubahan yang berlaku tu kita yang rasa, berubah rezeki aku. Pada takdir Allah berubah apa-apa tak berubah pun. Memang Allah Ta'ala tetap. Hari ni RM2, esok 10, lusa 100, tulat RM2 balik. Itulah ketetapannya. Bukan makna RM2, kemudian kita doa, lalu dapat 10 esok. Kemudian kita doa, lalu dapat 100. Maknanya Allah memang tetap dah hari-hari rezeki dia RM2 je. Tapi sebab dia doa, maka Allah naikkan 10. Kemudian dia doa lagi, maka Allah naikkan 100. Bukan. Itu kefahaman yang salah tu. Bila kita doa, bukan doa tu memberi efek pada ketetapan Allah, pada ilmu Allah, pada kehendak Allah. Tak. Doa tak bagi efek apa-apa pada Allah. Bukankah sebelum ni kita dah bahas? Kita dah bahas bahawasanya Allah Ta'ala tidak terkesan dengan makhluknya, tidak terkesan dengan doa makhluknya, tidak terkesan dengan ibadah hambanya. Jadi faham kita ialah bila kita berdoa tu Alhamdulillah, hakikatnya Allah Ta'ala yang kehendak kita berdoa, dan berdoa itu ibadah, kita dapat pahala daripada doa kita. Meskipun kalau kita tak dapat apa yang kita doakan, tetap juga kita dapat pahala daripadanya. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Banyakkan doa. Banyakkan bersedekah. Gitu. Baik. Untuk malam ni sampai sinilah kot. Masa pun dah 40 dah. Ada soalan ke? Harap semua faham. Kalau yang sebelum ni dah ikut kitab sebelum ni, insya-Allah faham. Dan bertambah lagi faham, insya-Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam.